Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Okey. Hari ini kita akan belajar pelajaran yang keempat yang bertajuk sifat Allah yang wajib dan mustahil. Okey. Okey, kita akan belajar 7 sifat wajib bagi Allah dan 7 sifat mustahil bagi Allah. Pasalnya kita akan belajar 3 sahaja dulu. Qudrah, iradah dan ilm. Okey, mari kita lihat sama-sama. Sifat Sifat yang wajib bagi Allah yang pertama ialah qudrah. Maksudnya berkuasa. Lawan bagi qudrah ialah ajzun, yang bermaksud lemah. Okey, yang kedua iradah. Pernah dengar tak iradah? Okey, yang lagu Raihan tu. Okey, iradah maksudnya berkehendak. Lawan bagi iradah ialah karahah. Karahah bermaksud terpaksa. Okey, yang ketiga ialah ilmun, mengetahui. Lawannya jahlun, bermaksud dungu. Okey, yang lawannya ni ialah sifat. Okey, sini. Berbenda ni. Okey, ni arrow pun saya dah buat dah. Okey, yang lawan bagi sifat wajib ialah sifat mustahil bagi Allah. Yang ni. Okey. Sifat wajib bagi Allah ni ialah sifat yang sempurna. Yang sempurna bagi Allah. Okey. Sifat mustahil bagi Allah pula ialah sifat yang ada kekurangan dan kecacatan. Okey. Kita pergi yang seterusnya. Nombor 4. Nombor 4. Hayah. Maksudnya hidup. Lawannya mautun ataupun maut. Pernah dengar tak maut? Maut tu maksudnya mati. Yang kelima, sam'un, mendengar. Lawannya summun, pekak. Nombor 6, basar, melihat. Lawan bagi basar ialah umyun, buta. Nombor 7, kalamun, berkata-kata. Lawan bagi kalamun, bukmun, iaitu bisu. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, kalau dalam buku teks Tauhid tahun 3, murid-murid boleh buka muka surat 23. Okey. Okey, baca sini ya. Sekejap. Okey, baca, faham dan hafaz. Maksudnya murid-murid kena baca, fahamkan apa yang kita baca, kemudian hafaz. Okey. Okey, yang pertama tadi, sifat Allah yang pertama yang wajib bagi Allah tadi ialah qudrah. Maksudnya apa tadi? Berkuasa. Lawannya ajzun, maksudnya lemah. Okey, mari kita baca sama-sama dalam kotak yang pertama ni. Okey. Wajib bagi Allah bersifat qudrah. Qudrah. Iaitu sifat yang mawjud. Maksudnya ada. Sifat yang ada. Qadim maksudnya tiada permulaan. Sifat Allah ni qadim, tiada permulaan. Kemudian yang berdiri pada zat Allah. Okey, faham? Okey, zat Allah. Apa maksud zat Allah ni? Zat ialah diri. Diri Allah. Zat tu ialah diri. Okey, Allah ialah nama bagi zat. Okey. Tapi zat Allah ni dia tidak bergantung pada sesiapa. Tak sama, okey? Allah yang maha hebat. Okey, zat Allah ni tak sama dengan zat manusia. Okey, kita pergi yang kotak warna hijau ni.
Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa dan tidak ada yang dapat mengatasinya. Allah lah yang paling berkuasa di atas langit dan bumi. Okey, tak ada kuasa yang paling hebat melainkan kuasa Allah. Okey. Kemudian Allah Maha berkuasa selama-lamanya. Okey, kita pergi yang seterusnya. Dalil nakli. Dalil nakli, mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ala kulli. Okey, maaf. Okey, dah ni pula. Okey. Okey, saya lupa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Baqarah ayat 109. Maksudnya, sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dalam Al-Quran Allah dah sebut yang Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okey. Kita pergi yang seterusnya. Lawan bagi qudrah tadi ialah ajizun. Ajizun maksudnya apa tadi? Lemah. Okey. Ingat ya murid-murid. Okey. Erti yang ajizun ialah lemah. Mustahil Allah bersifat lemah. Mustahil, okey. Sifat lemah ialah sifat kekurangan. Okey. Jadi sifat ni ialah mustahil bagi Allah. Okey, kita pergi yang seterusnya. Dalil nakli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, maaf. Saya selalu tertekan. Okey. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh. Innahu kana aliman qadira. Okey, surah Fatir ayat 44. Maksudnya, dan sudah tetap bahawa kekuasaan Allah tidak dapat dilemahkan atau dihalangi oleh sesuatu pun, sama ada di langit atau di bumi. Sesungguhnya ia adalah amat mengetahui lagi amat berkuasa. Okey. Kita pergi yang seterusnya. Iradah. Maaf. Okey, iradah sifat yang kedua. Apa maksud iradah? Iradah artinya berkehendak. Lawannya karaha, artinya terpaksa. Okey, mari kita baca sama-sama. Wajib bagi Allah bersifat iradah, iaitu sifat yang maujud, ada. Qadim, tiada permulaan, yang berdiri pada zat Allah. Okay, sifat ni berdiri pada zat Allah. Faham tak? Sifat ni dia berdiri pada zat Allah. Dia macam ni. Saya pernah dengar satu ceramah ni. Okey, zat tu maksudnya ialah barang yang berdiri dengan sendirinya. Zat ni. Okey, zat barang yang berdiri dengan sendirinya. Okey. Apa maksud sifat pula? Okey, sifat. Okey, sifat macam tu. Saya tulis Rumi pula. Okey, sifat ni ialah barang yang berdiri di yang lain. Dia ada di yang lain. Kalau zat tadi, barang yang berdiri dengan sendirinya. Dia berdiri dengan sendirinya, zat ni. Kalau sifat, dia barang yang berdiri di yang lain ataupun barang yang berdiri pada yang lain. Dia bergantung kepada sesuatu sifat ni. Okey, jadi zat ni kita merujuk pada Allah. Okey. Allah berdiri dengan sendirinya. Okey. Jadi sifat ni, sifat yang ada pada Allah, okey, ialah iradah. Okey. Macam itulah. Okey, tak apa. Kita pergi yang seterusnya. Kotak yang hijau ni. Allah Maha berkuasa menentukan sesuatu sama ada hendak menjadikan atau tidak. Yang kedua
Kehendak Allah mengatasi kehendak makhluk. Dan yang terakhir, berkehendak adalah sifat kesempurnaan bagi Allah. Okay, sifat wajib bagi Allah tadi ialah sifat yang sempurna, sifat yang baik. Itu ialah sifat yang wajib bagi Allah. Okey, kita pergi yang seterusnya. Dalil nakli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin. Surah Hud ayat 33. Maksudnya, Nabi Nuh menjawab, sesungguhnya Allah jualah yang akan mendatangkan azabnya itu kepada kamu jika ia kehendaki, dan kamu tidak sekali-kali akan dapat melemahkan kuasa Allah. Kat sini dalam surah Hud ni ayat 33, Allah dah bagi tahu yang Allah jualah yang mendatangkan azab kepada satu kaum jika ia kehendaki, dan kamu tidak sekali-kali akan dapat melemahkan kuasa Allah. Manusia tak akan dapat sekali-kali melemahkan kuasa Allah. Yang seterusnya, mustahil Allah bersifat karahah. Karahah ni apa tadi? Dia lawan bagi sifat iradah. Okey? Lawan bagi sifat iradah ialah karahah. Karahah ni maksudnya apa? Terpaksa. Okey. Mustahil Allah bersifat terpaksa. Dan yang ketiga, mustahil sesuatu itu terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Okey. Allah buat sesuatu tiada paksaan. Allah buat sesuatu tu bukannya ada unsur terpaksa. Kalau kita ni, manusia ni kotlah ada sifat terpaksa. Kadang bila mak suruh pergi sekolah, kadang-kadang tu kena paksa. Kita tu terpaksa pergi sekolah sebab apa? Sebab mak paksa. Dan kita pun terpaksalah pergi sekolah. Itulah sifat manusia. Tetapi Allah tidak ada sifat karahah yang bermaksud terpaksa. Okey, mustahil bagi Allah bersifat karahah. Karahah. Okey, yang seterusnya, dalil nakli dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Surah At-Takwir ayat 29, maksudnya dan maksudnya dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu mengenai sesuatu pun kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Okey, faham tak? Dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu mengenai sesuatu pun kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Kita hidup atas muka bumi ni semuanya telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tak dapat pun nak menentukan kemahuan kita sendiri mengenai sesuatu pun, kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah ya barik. Allah yang mengatur agenda hidup manusia. Okey, subhanallah, masya-Allah. Okey, kita masuk lagi satu sifat. Okey, sifat yang ketiga iaitu ilmun. Okey, ilmun artinya apa? Mengetahui. Lawannya jahlun, artinya dungu.
Okey, wajib bagi Allah bersifat ilmun iaitu sifat yang mawjud, ada, qadim, tiada permulaan, yang berdiri pada zat Allah. Okey, seterusnya yang kotak hijau ni, comel kan dia? Allahu Akbar. Okey. Okey, sekali lagi kena buka pen ni. Ilmu Allah meliputi setiap sesuatu. Allah mengetahui sama ada yang wajib, seperti Allah tahu zatnya sendiri. Kemudian yang mustahil, seperti Allah tahu dia tidak diperanakkan. Dan yang ketiga, yang harus, seperti Allah tahu apa yang dijadikan. Okey. Ilmu Allah tidak didahului jahil. Jadi kat sini kita boleh nampak Allah mengetahui sama ada 3 jenis ni. Okey. Okey, kita pergi yang seterusnya. Dalil nakli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Okey. Surah Al-An'am ayat 59. Okey, maksudnya, dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaharaan segala yang ghaib. Tiada siapa yang mengetahuinya melainkan dialah sahaja. Dan ia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Dan tidak gugur sehelai daun pun melainkan ia mengetahuinya. Dan tidak gugur sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak gugur yang basah dan tidak yang kering, melainkan semuanya ada tertulis di dalam kitab Luh Mahfuz yang terang nyata. Masya Allah. Okey. Okey. Ini yang terakhir. Okey. Mustahil Allah bersifat jahlun. Okey, jahlun lawan bagi apa tadi? Ilmun. Jahlun artinya dungu. Mustahil Allah bersifat dungu. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Dalil nakli. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qala ilmuha 'inda rabbi. Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Surah Taha ayat 52. Maksudnya, Nabi Musa menjawab, pengetahuan mengenainya ada di sisi Tuhanku, tertulis di dalam sebuah kitab. Tuhanku tidak pernah keliru dan ia juga tidak pernah lupa. Okey. Sampai situ saja kita belajar pada hari ini. Kalau dalam buku teks kita belajar sampai muka surat 29. Okey, jadi murid-murid kena baca, faham dan hafaz. Permulaan tadi ada 7 sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Tapi yang saya terangkan ini hanya 3. Okey, yang 4 lagi sifat wajib bagi Allah dan mustahil bagi Allah, saya akan terangkan pada video yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.